Pembubaran Parti Sarawak Bersatu perkukuh sokongan kepada GPS. Itu antara tumpuan dari Bumi Kenyalang bersama Fazril Hisham Afendi. Teruskan. Baik, terima kasih Sahi. Susulan pembubaran Parti Sarawak Bersatu PSB, Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP mengalu-alukan penyertaan bekas ahli parti terbabit. Presidennya Datuk Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian berkata, ia bagi memperkukuhkan sokongan kepada gabungan Parti Sarawak GPS. Katanya ini kerana kebanyakan ahli daripada PSB merupakan rakan seperjuangan daripada SUPP. Bagaimanapun, beliau mendedahkan GPS akan mengadakan satu perjumpaan bagi membincangkan perkara berkenaan. GPS haven't meet I cannot tell you before what GPS decision and it's not appropriate for me to share our thoughts not on the GPS before we go for meeting then you said you're not sincere Datuk Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian berkata demikian kepada pemberita selepas program Pesta Makanan Amal Anjuran Persatuan Orang Pekak Sarawak di Setampin Kuching hari ini. Semalam, PSB sah dibubarkan dengan menyertai Parti Demokratik Progresif PDP dengan Presiden PSB Datuk Seri Wong Sungkuh dilantik sebagai Naib Presiden Canan PDP. Perkara itu dinyatakan oleh Presiden PDP Datuk Seri Tiong King Sing dalam satu mesyuarat Majlis Tertinggi PDP malam tadi di Sibu, sekaligus sebulat suara melantik Adun Engkelili, Dr. Jonikel Rayong Nipa dan Adun Bak Kelalan Barubian masing-masing sebagai Naib Presiden PDP. Sementara itu, dalam perkembangan berkaitan, ahli-ahli Parti Sarawak Bersatu PSB telah diterima masuk sertai Parti Demokratik Progresif PDP secara rasmi malam tadi. Ini berikutan PSB telah pun dibubarkan secara rasmi pada 19 Mac lalu oleh Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia. Menurut Presiden PDP yang juga Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya, Datuk Seri Tiong King Sing, PDP akan meminda perlembagaan parti dalam masa terdekat. Kita sedang buat keputusan yang berhormat Datuk Seri Wong Sungkuh. Kita akan pegangkan, kita lantik dia sebagai Senior Vice President of the PDP. Dan juga Wabi Jonikel Rayong sama Wabi Barubian kita akan lantik sebagai Vice President of the PDP. Dalam pada itu, mantan Presiden PSB Datuk Seri Wong Sungkuh memberitahu pihaknya mengakui yang penting sekarang kesatuan politik dan kestabilan, dua elemen mendorong pembangunan negeri ke hadapan. PSB sebagai sebuah parti pemangkan ini kini sudah menjadi sejarah. Of course, kami sedih dengan parti yang kami tumbuhkan dibubarkan. Tetapi kami juga terasa gembira kerana telah memilih keluarga baru atas keputusan kami. Beliau berucap demikian pada majlis penerimaan masuk bekas ahli PSB ke dalam PDP di Sibu semalam. Dalam pada itu, Datuk Seri Tiong yang juga ahli Parlimen Bintulu dan Adun Dudong itu menyeru ahli PDP menerima bekas ahli PSB dengan hati terbuka dan mengeratkan kerjasama di antara mereka. Dua acara sukan membabitkan acara wanita digugurkan pada Tamasya Sukan Malaysia Sukma Sarawak edisi ke-21. Mengesahkan perkara itu, Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah memberitahu dua acara tersebut adalah terjun wanita 10 meter platform seirama dan futsal wanita. Jelasnya, kedua-dua acara tersebut tidak dipertandingkan kerana kurang mendapat respon daripada negeri-negeri lain dan hanya 4 negeri menghantar penyertaan. Walaupun sedikit terkilan dengan keputusan itu, Datuk Seri Abdul Karim berkata, sebagai tuan rumah tahun ini, Sarawak akur dengan keputusan daripada Jawatan Kuasa Teknikal Khas Sukma. Kita masih lagi dalam usaha untuk menasihat negeri-negeri supaya menghantar. Jangan dilihat terlalu sangat daripada boleh menang ke tidak, tapi lebih untuk semangat kesukanan.
Setakat ini, Tamasha Sukma Sarawak edisi ke-21 yang bakal berlangsung pada 17 hingga 24 Ogos kelak akan mempertandingkan 37 jenis sukan dengan 484 acara. Beliau berkata demikian semasa ditemui pemberita pada program Berambil Sungkir at Kuching di Padang Merdeka. Seramai 600 golongan asnaf di daerah Gedong menerima sumbangan sempena perayaan Hari Raya Aidilfitri daripada Pusat Khidmat N26 Gedong dan Lembaga Tabung Haji Negeri Sarawak pada majlis berbuka puasa daerah Gedong yang berlangsung di Masjid Al-Kauthar, Gedong. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng selaku Adun Gedong menyempurnakan penyampaian sumbangan Hari Raya tersebut sebelum menghadiri majlis berbuka puasa. Hadir sama ialah Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Julaihi Narawi merangkap Adun Sebuyau, Ahli Parlimen Batang Sadong Rodiah Sapi'i dan Penasihat Kementerian Perdagangan Antarabangsa Industri dan Pelabuhan Sarawak Datuk Seri Muhammad Narudin Majais. Selain berbuka puasa bersama warga Gedong, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari turut menunaikan solat Maghrib, solat Isyak dan solat sunat tarawih berjemaah. Pejabat Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Sarawak KPDN sedang memburu kenderaan berat yang membawa muatan minyak diesel seludup di seluruh negeri. Ketua Pegawai Penguatkuasa KPDN Sarawak Peter J. Brinus Agang berkata ia bagi menghentikan penyelewengan bekalan barang kawalan. Walaupun kes penyeludupan minyak diesel masih belum serius katanya, KPDN tidak memandang ringan insiden yang membabitkan kes penyeludupan sehingga mengakibatkan tumpahan minyak di jalan. Ya, pada ketika ini kita akan menggerakkan pegawai kita lah untuk membuat pemeriksaan pemantauan secara berkala di seluruh negeri Sarawak lah untuk memastikan keterusan ini kita dapat bendung. Peter berucap kepada media selepas perasmian jualan rahmah bergerak di Masjid Jamik Kuching pagi tadi. Beliau diminta mengulas tindakan KPDN dalam menangani kes penyeludupan minyak diesel yang berlaku di Bandaraya Kuching sejak sebulan lalu. 2 minggu lepas turut menyaksikan tumpahan minyak atas jalan di tengah bandar dan kawasan hiburan berikutan aktiviti penyeludupan minyak. Insiden terbabit telah mengakibatkan kemalangan jalan raya selain kesesakan lalu lintas. Hadir merasmikan PJR itu Pengerusi Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Negeri Sarawak, Datuk Abang Abdul Wahab Abang Julai. Program berlangsung dari pukul 8 pagi hingga 2 petang itu menyaksikan lebih 300 kehadiran orang ramai bagi mendapatkan barang keperluan harian dalam kadar 30% lebih murah. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Sahi untuk lebih banyak perkembangan berita dalam negara. Baik Fazil, terima kasih.